Kita boleh mulakan sekarang. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang dan selamat datang kepada semua hadirin. Semoga majlis kita pada hari ini akan mendapat keberkatan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi ini sekali lagi kita berjumpa dalam program syarahan Maya mengenai ilmu manuskrip Melayu anjuran Ustaz IIUM dengan kerjasama Persatuan Sejarah Malaysia dan Perpustakaan UIAM. Ceramah pada pagi ini merupakan ceramah kali ke-7 dalam program ini. Pada kesempatan ini kita amat bertuah mendapat penceramah tetamu kita yang terkenal bukan sahaja di negara ini tetapi juga di luar negara. Seorang yang amat aktif dalam bidang manuskrip Melayu sepanjang hidupnya serta menghasilkan banyak buku dan artikel. Beliau ialah Dr. Ting Chu Min. Saya membaca petikan daripada biodata beliau. Dr. Ting Chu Min adalah mantan profesor merangkap fellow penyelidik utama di ATMA, UKM. Sebelum 1999, beliau adalah pensyarah di Jabatan Sains Maklumat Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat UKM. Dan sejak 1972 hingga 1990, beliau adalah pustakawan di Perpustakaan Tun Sri Lanang UKM. Sehingga berundur dari UKM pada 2015, beliau sudah berkhidmat lebih daripada 40 tahun di UKM. Selain menyiarkan makalah di majalah dan akhbar Melayu di Malaysia, beliau juga menyiarkan makalah di banyak jurnal di luar negeri. Beliau telah menerbitkan banyak buku, antaranya Raja Ansyah Sulaiman, Pengarang Ulung Wanita Melayu 1999, Kajian Manuskrip Melayu Masalah, Kritikan dan Cadangan 2002 dan Manuskrip Sumber Maklumat Peribumi Melayu 2008. Dan tajuk yang akan dibincangkan pagi ini ialah pengalaman mengkaji hikayat Syamsul Anwar. Beliau ini merupakan tesis PhD beliau dan dalam usaha menghasilkan tesis tersebut beliau banyak menghadapi cabaran-cabaran, termasuk pergi ke Pulau Penyengat untuk menginterview saudara mara tokoh yang menulis hikayat Syamsul Anwar ni, dan juga beliau juga banyak mengkaji tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan ketokohan asal usul ataupun genealogi pengarang itu yang memang tidak suka diperoleh. Dan untuk itu mengikut beliau terpaksa mengedit teks hikayat Syamsul Anwar untuk memahami latar belakang pengarangnya. Tesis ini adalah berdasarkan manuskrip 90 dalam koleksi perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur dengan berdasarkan kepada pendekatan teori tentang kepengarangan. Khususnya daripada apa yang dia ketengahkan oleh Michel Foucault dan Saint Bonaventure.
Jadi saya cukuplah setakat ini saya memaklumkan tentang sedikit sebanyak tentang apa yang akan dibentangkan, dan saya dengan segala hormatnya menjemput Dr. Ding Choo Ming untuk menyampaikan ceramah beliau. Dipersilakan. Ya, terima kasih Dr. Wan. Ya, seperti yang diterangkan tadi, ini adalah ceramah tentang pengalaman saya semasa, sebelum dan sesudah mengkaji Hikayat Syamsul Anwar. Tak bergerak. Ini tekan sini. Got it. Okey, mula-mula sekali saya ingin ucapkan terima kasih kepada ISTEC kerana sudi menjemput saya ke siri ceramah Manuskrip Melayu yang ke-7 ini, dan juga kepada Dr. Wan yang membawa saya datang untuk pertama kali ke ISTEC dan melawat perpustakaan dan kampus sekaliannya. Dan selain itu, saya juga ingin ucapkan terima kasih pada tuan-tuan dan puan-puan kerana sudi mendengar seorang pesara menceritakan tentang pengalamannya mengkaji manuskrip saya sebut tadi. Yang disampaikan ini seperti sebut tadi adalah pengalaman pahit dan manis saya sebelum, semasa dan selepas mengkaji Hikayat Syamsul Anwar. Yang edisi yang saya gunakan ialah manuskrip 30 di perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka untuk pengajian ijazah PhD saya di UKM lebih 20 tahun dahulu. Ceramah ini akan disampaikan menurut urutan seperti yang saya catatkan supaya dia tidak macam layang-layang putus tali, sekejap ke kiri, sekejap ke kanan. Hanya setelah mau mengkaji kepengarangan dalam sastra Melayu untuk ijazah PhD di UKM pada 1989, Dr. Harun Mapiah memperkenalkan manuskrip itu, Hikayat Syamsul Anwar, karya Raja Aisyah Sulaiman kepada saya. Tak hanya pada ketika itulah baru saya cuba mendapatkan sebanyak boleh maklumat bibliografi tentang manuskrip ini. Sebenarnya Hikayat Syamsul Anwar karya Raja Aisyah Sulaiman, iaitu cucu kepada Raja Ali Haji di Pulau Penyengat itu, sudah saya tahu isi ceritanya. Ini disebabkan semasa saya ambil sastra Melayu untuk persekolahan, untuk sijil persekolahan MCE masa itu pada tahun 1965, kami diwajibkan untuk membaca buku ini, buku rampai sastra Melayu. Dalamnya ada dimuatkan ringkasan cerita tentang Syamsul Anwar. Macam mana? Rupa-rupanya saya ini mungkin adalah satu-satu pelajar bukan Melayu dari sekolah Cina di Setiawan yang ambil sastra Melayu tanpa guru. Ini hebatnya, tanpa guru. Ambil sastra Melayu tanpa guru. Ini disebabkan cikgu Melayu yang mengajar bahasa Melayu di sekolah Nanghua itu sendiri mengatakan, saya sendiri tidak tahu buku apa perlu dibaca. Maka dia juga nasihatkan saya, saudara jangan cuba gali kubur sendiri, mana cari maut sendiri. Tetapi saya ingin bertaruh gamble kerana saya tahu saya boleh minta tolong
daripada editor-editor di Dewan Bahasa yang saya tahu nama mereka setelah mereka sampaikan ceramah tentang sastra di radio setiap minggu. Ini bermakna radio masa itu adalah juga guru bahasa Melayu saya. Dan editor-editor itu memberitahu saya antara buku yang perlu dibaca ialah Sejarah Kesusastraan Melayu sebanyak 3 jilid yang disusun oleh A. Samad Ahmad. Selain Hikayat Hang Tuah dan juga buku rampai yang disebut tadi. Dan ini semua adalah buku wajib, mesti dibaca untuk sastra Melayu di MCE masa itu. Dan setelah disemak, saya dapati bahawa karya Hikayat Syamsul Anwar ataupun maklumat tentang Raja Aisyah Sulaiman dalam buku masa itu tidak ada dalam buku Sejarah Kesusastraan Melayu susunan Samad Ahmad tahun 1957. Dan nama manuskrip itu dan juga pengarangnya sampai hari ini pun tidak disebut dalam buku Wingstead, A History of Classical Malay Literature. Dan nama teks dan nama pengarang itu hanya muncul untuk pertama kalinya dalam buku Harum Mapiah Kesusastraan Melayu Tradisional terbitan Dewan Bahasa tahun 2000, iaitu 40 tahun kemudian selepas saya buat di situ. Walaupun bukanlah orang pertama yang mengkaji Hikayat Syamsul Anwar, tetapi saya mungkin adalah orang yang pertama mengkaji kepengarangan hikayat itu untuk ijazah PhD saya. Saya ambil masa 2 tahun untuk membuat transliterasi teks itu. Dan ini ada contoh teks yang saya gunakan itu. Dan kerja membuat transliterasi itu sangatlah susah kerana banyak perkataan di banyak halaman sudah pudar, yang lain itu sudah kemban. Semasa membuat transliterasi, saya juga membuat catatan tentang watak-wataknya, perjalanan cerita dalam cerita, syair, pantun dan banyak lagi. Ini sebahagian akan saya ceritakan nanti. Saya dapati bahawa cerita yang berulang-ulang dalam Hikayat Syamsul Anwar itu membuat saya teringatkan balik pengulangan cerita dalam Hikayat Hang Tuah. Satu lagi teks wajib dalam peperiksaan MCE masa itu. Ingin dinyatakan bahawa hanya selepas saya membuat ijazah sarjana dan hanya selepas membaca tesis daripada Hendrik Meyer, Fragments of Malay Reading, the Malay Hikayat Berumahwansa yang disiapkannya di Universiti Leiden, saya lebih tahu sifat-sifat sastra Melayu lama. Sebenarnya kebanyakan sifat-sifat sastra Melayu lama adalah lanjutan daripada sastra lisan Melayu. Seperti yang saya ikuti dalam kuliah yang disampaikan oleh Ismail Hussein, Prof. Muhammad Taib Osman, Teuku Iskandar di Universiti Malaya dahulu. Yang penting di sini ialah tesis Meyer dengan pendekatan baru itu telah memberi ilham kepada saya untuk mengkaji topik baru dalam pengajian manuskrip Melayu. Ini disebabkan saya tidak berminat untuk mengedit manuskrip seperti yang dilakukan oleh Ikram pada Hikayat Seri Rama ataupun Sujiman dalam Hikayat Adat-adat Raja Melayu. Walaupun mengedit manuskrip dan kajian filologi adalah arus perdana dalam pengajian manuskrip Melayu masa itu. Ini disebabkan saya lebih tertarik kepada mesej, nasihat, kearifan di sebalik manuskrip Melayu yang diberi macam-macam warna, diberi macam-macam nama,
hikayat lah, salasila lah, kitab lah dan segala-galanya. Kerana saya dapati sebahagian besar mesej nasihat dan kearifan itu masih relevan dalam hidup kita. Maka boleh dijadikan pedoman untuk membantu kita melancarkan patera hidup untuk masa yang akan datang. Misalnya, mesej dan kearifan sindiran sosiopolitik di sebalik kisah Singapura dilanggar ikan todak ataupun legenda Putra Gunung Ledan dalam sejarah Melayu. Demikian juga dengan mesej dan kearifan Hang Tuah di Melaka, sampaikan dia boleh mengalahkan Patik Gajah Mada di Jawa dalam hikayat Hang Tuah. Dalam sejarah Melayu ada diceritakan budak yang pintar yang memberi cadangan untuk mengatasi masalah serangan ikan todak di Singapura itu dihukum bunuh. Sebelum digunakan padang pisan, ramai sekali orang di Singapura sudah terkorban kerana mereka diarah oleh Patuka Seri Maharaja untuk menggunakan petis mereka sebagai benteng pertahanan. Mereka yang menggunakannya semua telah mati. Peristiwa budak pintar yang sepatutnya diberi ganjaran tetapi sudah dihukum bunuh itu telah meninggalkan banyak sekali mesej kearifan pada kita kalau kita ingin mempelajarinya. Tetapi maafkan, banyak kita tidak tahu. Tidak mau mempelajarinya. Antara pesanannya ialah yang kecil jangan disangka anak dan yang besar jangan disangka bapa. Kerana kita semua orang mempunyai kekuatan kelemahan masing-masing. Maka adalah mustahil untuk kita tahu jawapan kepada semua masalah yang kita hadapi. Tetapi pembesar negeri yang tidak mempunyai integriti, selain mempunyai masalah moral dan tidak jujur itu, telah mencurigai kehebatan, keistimewaan budak kecil itu. Dan kepada mereka, orang yang lebih hebat mesti disingkirkan untuk menyelamatkan kedudukan mereka dan melindungi kepentingan diri sendiri. Selain itu, saya juga dapati cerita Hang Tuah mengalahkan Patik Gajah Mada dari Hang Tuah mungkin telah memberi ilham kepada Ishak Muhammad Haji. Itu Pak Sako dalam mencipta watak Ratu Bongsu dalam Putra Gunung Tahan. Sampaikan berjaya menangkis serangan orang putih daripada Tuan Robert dan Tuan William. Kehebatan Hang Tuah mengalahkan musuh-musuhnya dalam hikayat Hang Tuah mungkin boleh kita tafsirkan sebagai pipik permulaan ide ketuanan Melayu yang panas dibincangan sekarang setelah kejatuhan kerajaan Melayu di Melaka di tangan Peringgi pada tahun 1511 lagi. Di sini pengarang hikayat Hang Tuah tidak lalu melihat tragedi yang menimpa Melaka yang agung dalam sejarah Melayu. Selain mesej dan kearifan dalam manuskrip yang sebut itu, saya juga lebih berminat untuk mengkaji sebab-sebab ada begitu banyaknya pengulangan cerita. Bukan saja dalam satu teks yang sama, tetapi antara satu teks dengan satu teks yang lain. Yang ingin saya kaji itu adalah topik baru, iaitu kepengarangan yang belum dikaji
dalam pengajian Melayu sebelum itu. Ini yang saya mau kaji, kepengarangan. Keinginan saya yang disebut itu, saya jadikan topik, jadikan cadangan sebagai topik untuk ijazah PhD saya, kepengarangan sastra Melayu lama dalam hikayat Syamsul Anwar, dan cadangan itu diterima oleh Dr. Harum Mapiah. Tetapi setelah 1 tahun setengah, Dr. Harum Mapiah telah pergi ke Universiti Brunei Darussalam. Nasib baik masa itu Prof. Muhammad Haji Saleh, Sifu, Profesor Sifu Harum Mapiah sedia untuk menerima saya. Nah, ini kalau saudara boleh nampak di situ satu gambar bersama saya, Muhammad Haji Saleh, Manasikana, Harum Mapiah. Yang penting saya mau tunjukkan di sini ialah dalam gambar ini ditunjukkan ada tiga keturunan dari segi ilmu. Kalau Muhammad Haji Saleh dikatakan datuk, maka saya adalah cucu kepadanya, sebab Harum Mapiah adalah anak kepada Muhammad Haji Saleh. Ini cucu saya. Saya adalah cucu, Harum Mapiah adalah anak, dan kepada Sifu kami itu Muhammad Haji Saleh. Ini gambar yang sangat berharga dan bernilai dalam hidup kita. Yang sedih ialah Muhammad Haji Saleh minta saya tunjukkan apa yang saya tertulis, dan setelah dibacanya dia dapati apa yang saya tulis itu adalah sampah. Selain tidak ada teori kepengarangan, maka saya terkejut kerana yang saya tulis itu adalah ide-ide daripada belasan tesis PhD yang sudah lulus di universiti di Amerika Syarikat dan di UK, di United Kingdom. Tapi dikata adalah sampah. Dan menurut Muhammad Haji Saleh, kepengarangan bukan saja tentang diri pengarang, tetapi isu apa yang ditulisnya, apakah sebab-sebab ditulisnya demikian, dan bagaimana menulisnya, dan banyak lagi. Pening kepala saya mencari teori kepengarangan itu kerana belum lagi ada tesis mengenai topik itu dalam pengajian Melayu masa itu. Masa itu saya tentulah merasa sangat sedih selain marah. Kerana dapati komen Muhammad Haji Saleh itu semacam penghinaan kepada saya yang telah menerbitkan makalah dalam jurnal di Leiden, di London, di Copenhagen, Hong Kong dan lain-lain. Sebab saya pun ada ego sendiri. Bila diberi tamparan seperti saya merasa sedih dan marah. Walau bagaimanapun saya terpaksa ke hulu ke hilir untuk mencari teori kepengarangan yang dikehendaki, tetapi tak jumpa-jumpa. Oleh sebab mau mengubah nasib saya sebagai pustakawan dengan gaji yang kecil, dan saya tidak mau sengsara sampai bersara. Sebab masa itu dilaksanakan sistem penggajian SSB, sengsara sampai bersara. Maka saya terpaksa tebalkan muka untuk menghadap Muhammad Haji Saleh, minta dia tolong. Dan sebelum beliau pergi ke Universiti Berkeley, Universiti California di Berkeley, beliau syorkan saya membaca makalah yang ditulis oleh Michel Foucault. What is an author? Bukan who is an author. What is an author? Ini Michel Foucault. Nampak tak muka dia? Makalah itu ditulis dalam bahasa Perancis, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggeris dan disiarkan dalam textual strategy.
Perspective in Post-Structural Criticism yang diedit oleh Joshua Harari 1999. Tapi saya dah jumpa buku itu. Rupa-rupanya artikel ini diselitkan dalam buku yang tebal ini, Textual Strategy. Saya dah jumpa. Buku itu memang ada di perpustakaan Tun Sulanan. Dalam masa beberapa cepat itu, maka dalam beberapa hari saja, rasa manis kerana diberikan teori Foucault itu telah tukar menjadi rasa pahit dan masam. Sebab apa? Sebab saya tidak faham dan bingung tentang konsep-konsep individualization, author function, writing unfolds like a germ, like a game that transgresses its limits. Discursive insurrection, modes of circulation, polarization, attribution, appropriation of discourses. Semua kata-kata yang besar yang membingungkan saya. Sekali lagi, saya terpaksa menebalkan muka dan minta Muhammad tolong. Tetapi beliau tunjukkan isyarat lampu merah dengan mengatakan, kalau saudara tidak faham, janganlah buat. Sekali lagi saya terkejut dan tentu dah merasa kecewa selain marah, sedih, bingung dan bertanya saya sendiri. Mengapalah Muhammad Saleh tidak mau tolong? Bukankah kata orang Melayu dulu ada kemenyan sebesar lutut jika tidak dibakar, tidak berbau, maka ilmu yang disimpannya pun tidak ada gunanya kalau tidak dikongsikan dengan muridnya Pak Ding sekarang ini. Apa harus dibuat sekarang? Bukan saja kerana diberi tamparan, tapi seolah-olah telah ditunjuk jalan sama ada ingin meneruskan kajian saya ataupun saya berundur ataupun saya terpaksa cari penyelidik lain. Memikirkan tidak ada pensyarah lain di Jabatan Persekutuan Melayu UKM masa itu, saya terpaksa tunduk dan pilih untuk meneruskan pengajian saya dengan Muhammad Haji Saleh dan menerima kata-kata petasnya itu dengan tata terbuka. Sebagai cabarannya, dia mahu saya berdikari. Sepanjang masa itu, maka dengan sendirinya, semua kata-kata petas atau komen daripada pelajar Muhammad itu terngiang-ngiang di telinga saya. Dia orang garang. Dia not easy to please. Dia memang very, very strict. Tapi bagi saya, gaya penyeliaan Muhammad Saleh amatlah berbeza dengan Harun Mapiah. Kerana yang satu keras dan dingin berbanding dengan satu yang mesra dan approachable all the time. Dalam masa itu, saya teringat kembali perjuangan saya sebagai pelajar bukan Melayu di sekolah Cina. Berani berisiko, berani ambil sastra Melayu tanpa guru di MCE. Memikirkan saya perlukan ijazah PhD untuk membaiki nasib sebagai pustakawan di masa depan, maka saya terpaksa berkorban lagi. Walaupun saya tahu banyak calon PhD yang gagal. Mulai titik masa itulah saya minta tolong daripada profesor-profesor lain di UKM dan juga universiti lain untuk memahami teori Foucault tadi. Tapi yang diharapkan itu tidak boleh dapat. Maka saya tanya sendiri, apalah harus saya buat lagi? Dalam masa kecewa dan putus asa yang amat sangat itu, kerana kebuntuan pikiran saya, maka saya terserempak dengan Zawiyah Yahya di kantin UKM. Ini dia yang balik ke Malaysia untuk mengumpul bahan tambahan untuk PhD-nya di England. Itu telah tunjukkan buku panduan, guidebook untuk memahami Foucault. Buku kecil dan yang mudah difahami itulah titik perubahan nasib saya seterusnya. Dari segi itu, saya sampai hari ini saya masih lagi menganggap Zawiyah seolah-olah adalah bidadari turun dari kayangan. Ia membawa penawar pada ubat saya,
membawa anak kunci untuk membuka pintu kegelapan menuju sinar harapan saya. Berbalik pada makalah Foucault, ia adalah reaksi Foucault kepada pandangan Roland Barthes dalam makalahnya The Death of the Author. Perkara lain yang memberangsangkan saya ialah sejak detik masa itu, saya telah mendapat banyak sekali buku sehubungan isu kepengarangan dan sifat-sifat sastra Melayu lama. Antara yang saya masukkan ialah saya dipostkan tesis yang disiarkan oleh Hendrik Meyer di Leiden, Fragments of Reading, the Malay Merung Mahawangsa, yang beliau serahkan di Universiti Leiden. Beliau postkan tesisnya kepada saya dan tanpa diduga, tanpa disangka, Syamsul AB pun tadam dan hadiahkan saya authorship and criticism yang dibelinya di Australia. Karya Williamson. Yang paling menggembirakan saya ialah Muhammad Haji Saleh yang datang balik ke Malaysia masa itu telah tunjukkan teori kepengaruhan Saint Bonaventure dalam buku Minis AJ, Medieval Theory of Authorship, Scholastic Literary Attitudes in the Later Middle Ages. Itu. Saya masa itu cerit Eureka kerana anggap saya adalah orang yang paling gembira, paling bertuah, paling bahagia di muka bumi ini. Saya dapati semua buku-buku itu sangat sesuai, terutamanya teori kepengaruhan Saint Bonaventure. Teori kepengaruhan Saint Bonaventure, seorang padri Itali abad ke-13 berbunyi, or someone writes the material of others, adding or changing nothing, and this person is said to be merely described. And someone else writes the materials of others, adding but nothing of his own, and this person is said to be the compiler. And someone else writes both the material of other people and his own, but the material of others as the principal matters and his own annexed for the purpose of clarifying them. And this person is said to be the commentator, not the author. Not the author. And lastly, someone else writes both his own materials and those of others, but his own material as the principal materials and the materials of others for the purpose of confirming his own, and such person must be called the author. Hierarki kepengarangan dalam teori Saint Bonaventure itu dapat dipahami dengan lebih baik dengan melihat rajah yang saya lakarkan. Yang kuning itu adalah bahan yang kita gunakan daripada orang lain. Yang merah itu adalah bahan-bahan daripada kita sendiri. Maka seorang penyalin hanya menyalin, tak memberi apa-apa saja nilai tambahan pada apa yang dibuatnya. Dan pengumpul juga sama, dia hanya kumpul buku saja. Ada pengulas lain, pengulas menambah sedikit bahan kepada bahan yang diambil dari orang lain. Dan pengarang menggunakan idenya untuk mengarang apa yang mau dikarangnya, digabungkan dengan idea yang didapati dari orang lain. Dan ini sangat-sangatlah relevan kepada teori kepengarangan Michel Foucault dan juga sangat relevan pada Raja Aisyah Sulaiman. Dan itulah membuat saya sangat-sangat gembira betul. Teori Saint Bonaventure memang cocok bukan sahaja dengan sifat kepengaruhan manuskrip Melayu, tetapi juga Raja Aisyah Sulaiman. Raja Aisyah Sulaiman dalam Hikayat Syamsul Anwar, dengan beliau menunjukkan dirinya sebagai fungsi pengarang di celah-celah pengulangan cerita yang banyak sekali yang didapati sudah disusun kait antara satu dengan lain untuk sampaikan apa yang dia mau sampaikan. Oleh sebab
kepengarangan juga mengkaji siapa Raja Aisyah dalam hikayat Syamsul Anwar. Maka maklumat biografinya saya perlu tahu. Tetapi maklumat itu tidak dijumpai dalam buku, jurnal, tesis dan lain-lain. Ini bermakna saya mesti buat kerja lapangan ke Pulau Penyengat, tempat kelahiran Raja Aisyah Sulaiman. Sebelum pergi, sebab sebelum ni saya tak pernah pergi Indonesia. Sebelum pergi, saya telah hubungi Dr. Virginia Macpherson di ANU. Saya hubungi dia sebab Dr. Virginia selalu datang ke UKM memberi ceramah, menyampaikan ceramah, dan saya pun sempat bertemu bual dengan dia, berbincang, bercakap dengan dia. Dan beliau juga mencatatkan saya hubungi Dr. Vivian Wee di NUS, National University of Singapore, yang juga kawan baik Dr. Vivian. Dan mereka berdua beritahu saya, bila sampai ke Pulau Penyengat, Bapak Ting mesti cari Raja Ibrahim Mansur, Raja Hamzah Yunus sebagai informant, sebagai anchorman di Pulau Penyengat. Pulau Penyengat ialah kita pergi ke Tanjung Pinang, dari Tanjung Pinang kita naik sampan. Ini sampan dia, ini sampan. Dan ini rumah Raja Hamzah. Ini rumah Hamzah. Rumah Hamzah Yunus. Ini ada jeti. Ini ada jeti. No? Ini ada jeti. Ini rumah. Ini Pulau Penyengat. Dan ini rumah saya semasa membuat kerja lapangan di Pulau Penyengat. Saya penumpang di rumah Raja Hamzah di tepi di kiki laut. Ini pertama kali saya pergi menginap di rumah di tepi laut. Saya memang pernah tidur, makan di rumah orang-orang Melayu di Kuala Terengganu, di mana-mana. Tapi ini pertama kali saya menginap di tepi laut. Bila ombak datang, ombak oleh masuk, oleh keluar. Sangatlah seronok. Dan ini rumah Raja Hamzah. Dan Raja Hamzah duduk bersandar di sini. Ini cucu saya, ini anak saya. Saya bawa anak saya ke Pulau Penyengat. Dia suka Pulau Penyengat. Dia kata bila dia besar, dia mau cari wang buat satu rumah di sini. Nanti saya akan tanya dia sama ada masih lagi simpan niat itu untuk beli perak. Dan saya terkejut bila ditunjukkan Raja Hamzah foto Raja Aisyah Sulaiman dengan suaminya Raja Ali Hitam memakai baju panas. Saya pengang memikirkan macam manalah kita orang di Khatulistiwa ini memakai baju tebal macam ini. Bolehkah kita tahan? Memang tak boleh tahan. Saya terkejut, sangat terkejut. Ini Raja Aisyah. Ini Raja Aisyah. Ini Raja Ali Hitam, suami dia. Sampai selingan, semua orang di pulau itu adalah raja. Raja-raja. Selama 3 bulan saya di pulau itu, saya juga adalah Raja Celup Melayu di Pulau Penyengat. Raja Celup, bukan Raja Celup. Saya Celup, saya Raja Celup. Hanya setelah membaca makalah Babar Andaya, barulah saya tahu foto itu diambil mereka di Tokyo di tengah musim sejuk. Itulah mereka pakai baju tebal. Dan ini juga bermakna bahawa dasar pandang ke timur Dr. Mahathir itu sudah wujud 100 tahun dahulu. Bukan dia yang usulkan, tapi dasar itu sudah wujud 100 tahun dulu. So masa itu bangsawan Riau mau mengusir Belanda daripada Kepulauan Riau, mereka hantar Raja Ali Hitam menghadap Maharaja Jepun untuk tolong halau Belanda daripada Riau. Dan lebih penting lagi ialah yang saya telah diberi satu lagi buku, itu Syair Qadamudin yang ditransliterasi oleh Raja Hamzah Yunus sendiri. Nah ini tengok, tuah datang bergolek-golek, no?
Saya menumpang di rumah, ini sudah. Saya menumpang masa itu saya menumpang di rumah Raja Ibrahim. Orang ini adalah mantan pegawai kastam dan sudah bersara, tidak ada kerja, dia minat menyusun salah-salah kaum bangsawan Riau, dan raja salah-salah kaum bangsawan itu sampai hari ini masih lagi dikantung di Balai Adat di Pulau Penyengat. Kalau kita pergi ke Pulau Penyengat, ada satu balai adat. Di Balai Adat itu, depan Balai Adat itu ada salah-salah kaum bangsawan Riau. Dan mereka berdua juga membawa saya menemui beberapa orang tua yang percaya tahu sedikit tentang Raja Aisyah Sulaiman selain melihat tapak istana-istana lama. Kesemua itu membuat saya lebih tahu tentang salah-salah keturunan bangsawan Riau daripada kisah hidup Raja Aisyah Sulaiman. Maklumat yang lain yang saya dapat ialah selepas pulang daripada Tokyo, Raja Aisyah Sulaiman telah dibawa suaminya melarikan diri dari Pulau Penyengat ke Singapura kerana Raja Halihitan sudah menjadi buruan orang Belanda sebab dia adalah disyaki cuba cari pertolongan daripada Jepun untuk mengusir Belanda daripada Riau. Dan saya diminta informan lain di Pulau Penyengat untuk hubungi Raja Halimah di Petuk Utara di Singapura. Tetapi informan di Singapura itu seorang nenek yang sudah sangat tua dan uzur. Dan beliau pun tidak cakap apa-apa. Hanya minta saya tolong cari keluarga Ibu Zain, Emak Adibah Amin, yang dikatakan rapat hubungannya dengan Raja Aisyah Sulaiman di Johor Bahru. Kerja semacam mata-mata kelak itu membuat saya diberitahu bahawa Raja Aisyah pernah berulang-alik antara Johor Bahru dan Singapura yang telah jadikan pangkalan operasi Raja Halihitan untuk mengusir Belanda daripada Riau. Tetapi maklumat yang saya cari itu tak jumpa. Maklumat bibliografi walaupun berbentuk cerita mulut pun tentang Raja Aisyah tidak saya jumpa. Akhirnya saya balik ke Kuala Lumpur dan sempat berjumpa dengan Adibah Amin di rumahnya di Kuala Lumpur. Dan beliau juga tidak ada maklumat tentang Raja Aisyah Sulaiman selain mengetahui sedikit cerita dalam karya-karya Raja Aisyah. Memandangkan maklumat yang diperlukan tidak cukup, maka saya sendiri dikehendaki membina semula maklumat yang diperlukan berdasarkan maklumat dalam karya-karya Raja Aisyah Sulaiman. Itulah yang saya pelajari semasa mengikuti kursus tentang kaedah membuat penyelidikan untuk ijazah tinggi. Setelah membaca Hikayat Syamsul Anwar, setelah membaca syair Khatamudin, setelah membaca syair Sedikit Tajam Bertimbau, saya tuliskan serpihan-serpihan kisah hidupnya dalam makalah yang telah disiarkan di Archipel. Dan isi makalah itu berbeza sekali dengan isi makalah-makalah saya yang lain yang saya terbit kemudian. Setelah saya tahu Raja Aisyah Sulaiman sebenarnya menyamarkan diri sebagai lelaki. Ini ada sebabnya nanti saya ceritakan. Menyamarkan diri sebagai laki-laki. Penyamaran wanita sebagai laki-laki juga banyak terdapat dalam karya sastra di Jawa, di Cina. Sebab apa? Sebab orang lelaki dalam masyarakat feudal, konservatif, Cina, Melayu, Jawa itu boleh membuat banyak perkara yang hanya menjadi impian kaum perempuan. Sebab itu Raja Aisyah mau persamaan itu
diperjuangkan tapi tak jadi sebab dia seorang wanita. Ini semua diceritakan dalam Hikayat Syamsul Anwar. Selepas kesemua itu, saya mula menulis tesis. Setelah draft sebelum itu dibuang, telah memahami teori kepengaruhan Foucault yang jadikan pegangan asas dan teori kepengaruhan Saint-Bonaventure dan lain-lain sebagai bahan tambahan. Cara saya menulis tesis saya itu sama dengan cara saya menulis makanan-makanan lain. Setelah siap satu draft, satu bab, saya akan memeramnya selama beberapa bulan sementara menulis bab yang lain. Saya berbuat demikian kerana anggap bab yang telah didraft itu jauh daripada lengkap, tak sempurna, maka ada banyak kelompongnya, maka perlu diisi. Ini bermakna hanya setelah siap draft bab 2, saya balik semula ke draft bab 1 untuk membaiki yang perlu dibaiki, membetulkan yang perlu dibetulkan, menambah yang perlu ditambah, dan banyak-banyak lagi. Tak hanya setelah berpuas hati, barulah buat bab itu saya postkan kepada Muhammad Aziz Ali di USA dengan harapan yang cukup tinggi bahawa yang saya tulis itu akan diterimanya dengan baik. Sampai di sini ingin ditambah bahawa pengajian saya selama 4 tahun di bawah penyelidikan Muhammad Aziz Ali itu tak berbeza dengan kursus PJJ, pendidikan jarak jauh. PJJ pernah juga dikelakarkan sebagai pergi jauh-jauh, yang juga sangat popular di UKM masa itu. Dan selain itu, semasa menulis tesis, saya juga menyiapkan kertas kerja Hikayat Syamsul Anwar as Fictional Autobiography untuk seminar yang dianjurkan Pusat Bahasa UKM, kemudian diterbitkan dalam Tenggara. Dan hujah yang tadi itu telah saya kembangkan lagi untuk Fiskrip yang saya usahakan untuk Muhammad Aziz Saleh. Kemudian, setelah menggabungkan teori kepengaruhan Michel Foucault dan Saint-Bonaventure, terutamanya dan sahaja lain, maka lahirlah tesis kepengarangan Raja Aisyah selama 4 bab. Saya angkat Raja Aisyah Sulaiman sebagai pengarang istimewa di zaman peralihan antara sastra Melayu tradisional dengan sastra Melayu moden, juga antara gaya pengucapan diktatif, deskriptif, berbanding dengan ekspresif. Kedua-duanya adalah hasil pembentukan masa masyarakat yang berbeza di pinggir abad ke-19 antara baru dengan lama. Kalau dalam bab 1 telah saya bincangkan konsep Foucault tentang diri pengarangan melalui proses individualisasi sehingga muncul konsep kepengarangan barunya dengan hak ciptanya, maka dalam bab 2 saya soroti konsep kepengarangan Michel Foucault dari segi fungsi pengarangnya dengan kebebasan pengarang pada Raja Aisyah dan Hikayat Syamsul Anwar dalam masyarakat Melayu semasa, bukan Melayu masa dulu, semasa. Berlatar belakangkan perbincangan bab 2, lahirlah bab 3 yang memperkatakan Raja Aisyah Sulaiman dengan imej pengarangnya dalam masa peralihan daripada sastra tradisional pada sastra Melayu baru. Dalam bab 4, saya rumuskan hujah saya tentang imej Raja Aisyah di zaman peralihan. Panjangnya Hikayat Syamsul Anwar kerana ada banyak cerita sisipan. Macam cerita 1001 malam. Dalam itu ada banyak cerita dimasukkan, ada 1001 cerita dimasukkan. Hikayat Syamsul Anwar pun sampai seperti ini. Hikayat Hantua pun macam ini. Sejarah Melayu pun macam ini. Banyak cerita sisipan dimasukkan. Semua cerita itu ada gunanya. Bukan kita ada gunanya. Kalau kita membaca, kita memahami sifat sastra Melayu lama. Kita memahami sifat sastra Melayu oral. Dan kesemua itu saling lengkap melengkapi, interlocking satu sama lain untuk menonjolkan fungsi pengarangnya.
Ini juga menunjukkan Raja Aisyah banyak membaca. Maklumlah, sebagai cucu pada Raja Ali Haji, Raja Aisyah Sulaiman tentu telah membaca banyak buku daripada koleksi perpustakaan yang ada di Pulau Penyengat. Lebih penting lagi, di Pulau Penyengat masa itu ada Rustia Club. Di klub ini memainkan peranan yang sangat penting. Macam Asas 50 di Malaysia masa itu. Mainkan banyak peranan yang penting. Di Pulau Penyengat masa itu sudah ada kelab sastra seperti ini. Namanya Rustia Club. Untuk membuat ceritanya dapat diterima khalayak umum, Raja Aisyah Sulaiman menggunakan ungkapan-ungkapan klise. Untuk menyampaikan mesejnya mencari kebebasan, Raja Aisyah Sulaiman menyamarkan diri sebagai Badrul Mu'in dalam Hikayat Syamsul Anwar. Kerana, seperti saya sebut tadi, orang laki-laki boleh melakukan banyak kerja yang tidak dibenarkan orang perempuan. Ini membuat Raja Aisyah sangat marah. Kiasan itu diteruskan Raja Aisyah Sulaiman dalam syair Qadamuddin dengan watak utamanya Sabaria, berpura-pura gila untuk melepaskan diri di kangku laki-laki yang mau berkentakkannya. Sebab masa itu saya difahamkan, masa itu Raja Khalid Hitam sudah meninggal dunia. Pada kali kedua dia pergi ke Jepun, Raja Khalid Hitam sudah mati kesejukan di Jepun. Dan setelah berita itu tersebar, ada ramai orang laki-laki mau berkahwin dengan Raja Aisyah Sulaiman. Raja Aisyah Sulaiman untuk melepaskan diri berpura-pura menjadi gila, dan watak itu dinyatakan melalui watak Sabaria. Pendekkan cerita, Raja Aisyah Sulaiman cuba mengekspresikan keinginannya mencari kebebasan dalam semua karya-karyanya. Di sini kita nampak konsep kepengarangan Foucault dengan kedudukan pengarangnya, iaitu Raja Aisyah Sulaiman, sudah dimertabatkan ke titik individualisasi dengan pengarang yang mempunyai martabat kedudukan yang istimewa dalam masyarakat. Demikian juga kata Foucault dalam makalah yang dibaca tadi. The system that produced the author function is a system of ownership, with the author placed at the center of a system of property. Ini sama dengan, ini senafas dengan teori Steve Bonaventure. Tetapi satu hari, saya nampak satu titik hitam yang tidak bergerak-gerak dalam mata saya. Di sebelah kanan. Tak tahu itu apa. Dia membesar setiap hari sampai boleh memancarkan cahaya siang dan malam. Saya minta isteri saya. Sekarang mata saya sudah ada pancaran api, ada cahaya api. Nampak tak cahaya api? Dia kata, engkau cakap karut. Sebab hanya orang yang ada retina detachment boleh nampak itu. Dan mata titik hitam itu membesar sampai seluruh mata saya ditutup, tak boleh nampak. Dan itulah retina detachment. Dan saya terpaksa pergi ke Dr. Syukri di Jalan Ipoh, dan beliau kata perlu dibedah dengan segera, kalau tidak akan menjadi buta. Dan ini yang saya nampak. Ini adalah retina detachment. Dan bila saya pejamkan mata, ini saya nampak biji mata saya yang cantik seperti sini, seperti ini. Nampak tak? Cantik seperti ini. Ini our eyeball. Bila ditangkap kamera, tangkap gambar, ini saya. Bila saya pejam mata, saya nampak biji mata saya yang cantik macam ini. Inilah retina detachment. Setelah dibedah, saya diberi cuti sakit selama 1,5 bulan. Dalam tempoh itu
saya semak tanpa pergi tulis semula. Walaupun sudah terjadi detachment, saya tidak boleh berehat. Saya mesti gunakan mata juga. Walaupun sampai buta, saya mesti gunakan mata. Dan menyemak, menampak. Dan berpandukan komen yang diterima daripada Muhammad Saleh. Nah, akhirnya, lahirlah tesis itu. Nah, itulah prosesnya. Selain itu, saya juga dapat. Yang ini yang inspirasi yang saya dapat. Saya juga dapati pengarang Melayu tidak kira lelaki atau perempuan Riau lebih terbuka mintanya. Contohnya ialah dalam Tuhfah An-Nafis ada episod seks di hujung manuskrip itu. Dan selain itu di Riau, di Pulau Penyengat, saya ditunjukkan banyak manuskrip Melayu telah ditampal gambar separuh bogel wanita Eropah. Di Eropah, di Pulau Penyengat ini menunjukkan bahawa pengarang Melayu masa itu sangatlah lebih terbuka mintanya berbanding dengan pengarang Melayu di tempat lain. Saya juga ditunjukkan Raja Hamzah Yunus, manuskrip Perhimpunan Gunawan bagi Laki-laki dan Perempuan, karya Khadijah Trum. Ada 3 makalah sehubungan itu telah saya terbitkan dalam filologi yang diedit oleh Dr. Wang Ali sini. Dan selain pada makalah Perhimpunan Gunawan bagi Laki-laki dan Perempuan, makalah ini sudah saya serahkan ke Dewan Sastra, ditolaknya kerana dikatakan terlalu banyak unsur lucah dalamnya. Akhirnya saya terpaksa berkongsi dengan seorang profesor yang melawat saya masa itu, dan dia bawa makalah saya ke Australia dan terbit di Australia dalam jurnal ini, dalam RIMA, dalam jurnal ini. Okey. Makalah itu terbitnya mula-mula sekali terbit dalam bahasa Inggeris di Australia. Khadijah Trum. Dan bila ini Khadijah Trum, seorang bomo, orang semua takut dengan dia, tapi dia sangat penting. Dia mesti dijemput untuk menjamin keharmonian, kelancaran majlis perkahwinan. Semua orang takut nampak muka dia. Setelah terbit makalah saya Khadijah Trum, maka ramai pemberita datang interview saya. Dan inilah publicity tentang keterbukaan Khadijah Trum. Terima kasih pada Dr. Wang Ali di sini kerana berani melawan arus. Satu hari Harun Hasrun, Ketua Jabatan UKM, minta kebenaran untuk menerbitkan tesis saya setelah dia mendapat tahu bahawa tesis saya mendapat laporan yang baik daripada pemerintah luar. Tapi saya terkejut setelah dapati penerbit UKM telah mengubah tajuk asal tesis saya daripada kepengarangan dalam Hikayat Syamsul Anwar di pinggir abad ke-19 kepada Raja Aisyah Sulaiman, pengarang ulung wanita Melayu, tanpa berbincang dengan saya terlebih dahulu. Apalah boleh buat. Nasi sudah jadi bubur. Dan saya hiburkan di banyak tesis yang lain juga telah diubah tajuknya, termasuk tesis Hendrik Meyer. Tesis asalnya adalah Fragments of Reading. Bila diterbitkan di Cornell, menjadi In the Center of Authority. Inilah jadinya. Isu pokoknya ialah kerana saya bukan menceritakan tentang keulungan Raja Aisyah, tapi lebih banyak membincangkan kepengarangan Melayu dalam hikayat itu. Namun saya gembira sekali, tesis saya telah menang hadiah sastra perdana Dewan Bahasa. Dan juga dilancarkan di Padang semasa seminar Manasa. Dan
sehubungan itu ramai orang kata hadiah sastra perdana itu adalah cupu emas kepada saya kerana pengorbanan dan kegigihan saya membuat tesis itu. Dan inilah pelancaran buku dan buku. Dan ini setutan dan tak perlu atau tidak masa pengalaman pahit yang lain. Walaupun diterima pemeriksaan luar sebagai tesis yang baik, tetapi Ketua Jabatan Persuratan Melayu masa itu cuba menggagalkan tesis saya dalam sesi viva kerana perbezaan fahaman kami tentang konsep pembaratan. Baginya, pembaratan sudah bermula sejak Melaka jatuh pada tahun 1511. Tapi saya beranggapan ia hanya bermula setelah British campur tangan dalam pentadbiran negeri macam perjanjian Pangkor dan lain-lain. Itu abad ke-19. Beliau berkeras katakan selagi kesilapan dia agak itu ada silap. Selagi tidak dibetulkan, saya tidak mau sign borang ting untuk majukan ke Senat untuk dianugerahkan ijazah. Akhirnya saya terpaksa menaik semula halaman-halaman yang ada perkataan pembaratan itu, tertaik semula. Bila taik satu muka surat, masa itu bukan gunakan komputer, gunakan typewriter. Bila satu perkataan salah, satu halaman perlu ditaik semula. Dan bila satu halaman itu, bila satu halaman dah cukup, akan menjejaskan halaman lain. Betapa susahnya dibuatnya. Memang susah hidup saya dibuat oleh Ketua Jabatan masa itu. Lebih mentukar-citakan saya ialah beliau terus mengelak saya. Saya tunggu dari pagi sampai petang. Tak muncul-muncul. Akhirnya saya terpaksa menghadap dekan FSKK untuk tolong. Sebab Muhammad masih di luar negara. Dia tidak ada di negeri. Tidak ada sini. Dan sebelum untuk saya mau merakamkan terima kasih kepada Muhammad Saleh. Tanpa bimbingannya, takkanlah mungkin saya dapat latihan, pentetahan, ilmu yang diperlukan seorang penyelidik muda untuk menjadi independen. Tanpa kritikan yang membina sama ada dalam surat-suratnya ataupun semasa perbincangan dengan beliau muka ke muka di biliknya di UKM, tidaklah mungkin tesis itu mencapai mutu yang tinggi seperti yang disyaratkan untuk menang hadiah sastra perdana. Hanya setelah mengenal Muhammad Said Tegak, baru saya dapati Muhammad baik dan mesra orangnya. Nah, ini mungkin saudara boleh dikaitkan pendirian saya. Kenapa? Mungkin baik. Ada yang baik. Bila yang tak baik itu, maka saya akan kutuk. Bila yang sesuatu yang baik, saya akan puji. Seperti Perdana Menteri atau Timbalan Menteri kita sekarang ini. Tidaklah seperti yang digambarkan pelajarnya seperti Quran not easy to please. Saya juga menghargai nasihatnya, tulis perkara yang penting dalam tesis yang padat. Kemas lancar. Jangan sekali-kali menulis tesis yang tebal yang layak dijadikan pantau untuk tidur. Ini juga komen yang diberi kepadanya. Sifatnya yang terbuka, straightforward. Dia memang tak peduli siapa. Dia kata, Ting, tak buat, tak tahu, jangan buat. Ini sampah. Dia very straightforward. Very straightforward. Tidak berselindung langsung. Banyak mengetahui, very insightful, tajam, sebab dia boleh nampak kesalahan yang saya tak nampak. Itu saya tapik dengan Muhammad. Komen pada saya dan sampaikan saya boleh membuat connection yang maafkan saya Muhammad kerana marah dan sakit hati pada mula-mulanya kerana mendapati saudara telah mengejek, menghina saya dengan mengatakan ini adalah sampah dan janganlah buat kalau kita faham hukum. Setelah direnung balik semua apa yang berlaku itu, saya dapati sayalah yang sepatutnya dipersalahkan kerana telah mengharapkan
Muhammad sebagai penyelia untuk membantu saya memikirkan struktur konseptual dan rancangan penyelidikan sebuah tesis yang baru. Kerana saya belum tahu lagi bagaimana mengurus diri menjadi penyelidik bebas dan erti kata yang sebenarnya. Kesemua itu boleh diartikan sebagai Muhammad adalah maha guru yang suka mencabar pelajarnya. Ini yang saya dapati. Muhammad adalah seorang maha guru yang suka mencabar pelajarnya. Kalau tak tahu, jangan buat. Itulah perkara yang terbaik yang dilakukan pada saya. Mencabar saya untuk berfikir sendiri seperti seorang penyelidik bebas. Apakah makna mesej di sebalik kesemua itu? Saya katakan, walaupun tesis saya sudah siap, tapi ada banyak perkara lain tentang Raja Aisyah Sulaiman, tentang Hikayat Syamsul Anwar, boleh saya tulis. Saya akan cuba tulis yang lain kalau ada kesempatan. Contohnya ialah untuk skripnya saya tulis 2 developments from 1 tradition. Some connection between oral and written transmission in Hikayat Syamsul Anwar. Saya ingin gunakan kesempatan ini untuk merakamkan terima kasih kepada sebegitu ramainya kawan-kawan yang telah menolong saya menyiapkan tesis saya dahulu. Buah berdada dalam baudi, masak nasi hari petang. Hidup kita biarlah berbudi hingga mati dikenang orang. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. Bertemu. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada Dr. Cumi kerana menyampaikan syarahannya berkaitan banyak berkait dengan pengalaman pribadinya dalam usaha untuk berjaya menghasilkan tesis tersebut. Saya percaya itu adalah di antara iktibar yang patut dia fahami oleh bakal-bakal penyelidik, bahawa untuk menyediakan tesis itu kita harus mempunyai sikap yang terbuka. Kadang-kadang penyedia bersikap keras bukan bermakna dia ingin menggagalkan, tetapi mungkin dia ingin kita mempunyai suatu pendirian yang jelas tentang apa yang kita mahu tulis. Jadi dan banyak lagi perkara yang boleh kita pelajari daripada syarahan tersebut tadi. Jadi memang kita harus sama-sama memahami ceramah ataupun syarahan yang disampaikan oleh Dr. Din dalam masa-masa berikutnya untuk direnungkan bersama. Semasa ceramah tadi saya terdengar bahawa Dr. Din ada menyebut beliau pernah menulis satu artikel tentang Khadidah Teruk dan nama saya disebut sebagai editor, bahawa ada juga artikel ataupun bahan berkenaan dihantar kepada pihak-pihak lain, tapi mereka takut, mereka beranggapan karya itu bersifat seks, lucah. Apabila saya membaca draft tersebut, saya pun mula-mulanya takut dianggap menyebarluaskan karya lucah. Tetapi saya terfikir juga bahawa ilmu Melayu tradisional ni banyak juga mengandungi manuskrip yang lucah, dan manuskrip tersebut kita boleh lihat dua sudut, sama ada ia manuskrip lucah ataupun manuskrip tentang ilmu Melayu tradisional. Jadi saya memberanikan diri menyatakan
mengatakan bahawa kalau ada orang mempertikaikan, saya akan berkata bahawa ia ilmu tentang ilmu-ilmu Melayu tradisional. Dan bukan setakat yang ini, dalam bahan manuskrip lain pun banyak terjumpa juga karya-karya bersifat apa yang dikatakan seks. Tapi bagi saya bukan seks. Kalau tidak, kita tidak dapat menonjolkan manuskrip Melayu tradisional yang begitu banyak. So itu sedikit penjelasan dari saya. Jadi apabila mendengar ceramah Dr. Ding itu, saya tertanya-tanya juga, walaupun saya dengar, tapi saya tertanya-tanya apa maksud pokok tentang konsep pengarang atau kepengarang. Saya mendengar tadi, tapi rasa perkara ini mungkin tak begitu jelas. Kalau boleh Dr. Ding boleh jelaskan selanjutnya. Sementara itu saya nak maklumkan kepada hadirin bahawa apa-apa soalan boleh ditaip dalam chat box dan kita akan bacakan. Dan kita ada majlis ini akan ditutup pada 12.30. Ada 20 minit lagi. Sekarang saya persilakan Dr. Ding. Oh, okay. Ya, tentang fungsi pengarang. Untuk mengetahuinya, kita balik kepada mana dia? Pada gambar tadi itu. Mana gambar? Ini gambar dia. Ini gambar dia. Ini gambar dia. Ini gambar dia. Macam mana saya boleh besarkan? Oh, ini. Raja. Mana dia sudah hilang. Tak apa, doktor jelaskan saya. No, kalau ada gambar itu ya. Seperti yang diterangkan dalam raja hierarki kepengarang itu, kita dapati semua pengarang bukan saja menulis menulis tentang dirinya, paham-paham tentang dirinya yang baru, tapi juga paham-paham itu mesti dikaulkan, dicampurkan dengan paham-paham yang cerita yang didapati daripada orang lain. Yang pentingnya di situ pengarang yang menulis karya yang berkenaan itu sangkut menunjukkan dirinya bertanggungjawab. Dirinya adalah pusat perhatian pada apa yang dikaramnya dan bukan cerita-cerita yang diambil sebagai perhiasan pada pokok yang dia mahu besarkan tadi itu. Inilah macam dalam hikayat Syamsul Anwar, saya dapati isi cerita yang saya baca daripada bunga rampai Dewan Bahasa dulu amat berbeza dengan apa yang saya dapati setelah saya sendiri mengkaji hikayat Syamsul Anwar. Pada pengarang yang menulis ringkasan cerita Syamsul Anwar itu, dia hanya menceritakan apa yang diceritakan dalam teks yang berkenaan tanpa mengetahui isi sebenarnya yang mau ditonjolkan oleh
pengarangnya itu Raja Syamsul Anwar. Raja Syamsul Anwar sebenarnya ialah mau menunjukkan dirinya mau cari kebebasan, dan tema itu selari dengan karya-karya yang lain. Saya kata muding sedikit saja bertimbal. Nah, inilah dia Raja Aisyah sekarang. Raja Aisyah semasa mengarang Ikan Syamsul Anwar memang banyak sekali gunakan cerita-cerita yang diambil dari tempat lain untuk masukkan sebagai hiasan untuk membina untuk hiasan atau sebagai baja untuk membesarkan pokok iaitu isi cerita yang dia mau sampaikan, iaitu mencari identitinya, mencari pembebasannya. Sebab dalam masyarakat Melayu masa itu, seperti yang saya sebut tadi, orang laki-laki boleh melakukan banyak perkara yang hanya menjadi impian orang perempuan. Dan sehubungan itu, Raja Aisyah merasa sangatlah kecewa, sangatlah marah kerana ada perbezaan seperti yang ini, perbezaan yang dialaminya selama dia membesar di Pulau Penyengat masa itu. Itulah fungsi pengarang di sini ialah pengarang dengan jelas telah menunjukkan imejnya sebagai perhatian, sebagai pusat yang patut diberi perhatian pembaca yang mau mengikuti karya-karyanya. Itulah maksudnya pusat fungsi pengarang. Dan untuk memahaminya, kita kena faham konsep Michel Foucault, titik individualisasi. Dan perhatian kita di sini ialah kepada apa yang mau tunjukkan Raja Aisyah sebagai individu daripada sekian banyak cerita yang dia gabungkan. Itulah penerangan yang dapat saya berikan. Okey, terima kasih Dr. Lim. Di samping itu ada beberapa soalan Bagus. lagi. Boleh dibaca? Ya, bacakan. Cakap. Kata-kata dia kata dibaca buat pagi tu. Tak sini tak boleh cakap. Oh, tak boleh. Sama lah. Ada di sini dua soalan lagi. Satu ialah daripada chatbot. Satu ialah apakah faktor utama yang menyebabkan banyak manuskrip Melayu ditulis ataupun dihasilkan di Pulau Penyengat? Nombor dua, kenapa ramai penulis wanita di Pulau Penyengat pada masa itu? Yang pertama ialah apakah faktor utama menyebabkan banyak manuskrip dihasilkan di Pulau Penyengat? Yang kedua, kenapa ramai wanita jadi penulis? Banyaknya manuskrip di Pulau Penyengat. Ya, mula-mula sekali sebab di situ ada Rustia Club. Rustia Club itu main peranan yang sangat penting. Dan kalau menurut dokumentasi yang dibuat oleh orang yang menulis Rustia Club itu, siapa nama dia? Temerloh, siapa nama dia? Profesor, daripada Universiti Malaya. Beliau yang membuat kajian tentang itu. Abu Syah. Abu Hassan Syam. Abu Hassan Syam yang juga pernah pergi ke Pulau
penyengat membuat kajian dan beliau telah menulis satu makalah tentang Rustia Club. Dalam makalah itu memang ada disenaraikan karya-karya yang ditulis oleh pengarang Pulau Penyengat. Tapi memang banyak manuskrip dihasilkan di Pulau Penyengat. Seperti yang disenaraikan oleh adik kepada Raja Hamzah Yunus, siapa nama pencara Raja apa tu? Saya tak ingat lagi satu tua. Beliau telah mensenaraikan tiga senarai. Beliau telah menerbitkan 3 buah senarai yang mencatatkan karya-karya manuskrip yang disusun di Pulau Penyengat. Tapi kita mesti tahu semua karya-karya manuskrip itu semua pendek-pendek. Very small. Very small. 10 halaman, 20 halaman, 3 halaman. Dan yang paling besar adalah Raja Aisyah, kayak Syamsul Anwar. Ya, Syamsul Anwar. Dan kenapa begitu banyak pengarang wanita? Memang di Pulau Penyengat lebih ramai pengarang wanita daripada tempat-tempat lain. Tempat-tempat lain. Tapi kalau dibandingkan pengarang wanita dengan pengarang lelaki, jumlah pengarang lelaki lebih besar daripada pengarang wanita. Dan pengarang wanita di Pulau Penyengat lebih besar jumlahnya, mungkin juga kerana keadaan masyarakat masa itu. Mereka juga terpengaruh oleh contoh Raja Aisyah mau cari kebebasan. Dalam 2-3 makalah yang saya siarkan dalam filologi Melayu juga saya masih, kalau tak salah, ada 2 buah syair yang dikarang oleh wanita di Pulau Penyengat menceritakan keinginannya mendapatkan kebebasan. So, wanita di Pulau Penyengat juga mau cari kebebasan. Satu cara untuk perempuan dalam masyarakat semi-feudal masa itu mencari kebebasan ialah terpaksa menggunakan pena. Bukan secara konfrontasi. Kalau secara terbuka, mungkin akan berlaku semacam konfrontasi dengan kaum laki-laki. Tapi sekarang ini mereka boleh tulis apa yang mereka mahu sampaikan, mereka inginkan dengan kertas secara diam-diam. Itulah satu keistimewaan yang dimiliki oleh pengarang-pengarang wanita di Pulau Penyengat. Itu juga satu sebabnya saya rasa lebih banyak pengarang wanita di Pulau Penyengat berbanding dengan pengarang wanita di tempat-tempat lain di alam Melayu ini. Okey. Apa lagi masalah? Tak ada. Ada satu soalan lagi, tapi saya rasa ini sudah dijawab secara umumnya oleh Dr. Din. Saya ingat saya tak perlulah membacanya. Jadi saya ingat itu saja soalan-soalan yang sudah ada. Dan sekarang kita dah sampai ke pengakhiran sesi ceramah kita pada hari ini. Dan saya bagi pihak ISTEC dan bagi pihak pendengar semua di alam maya ingin mengambil peluang ini mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Dr. Din Chomi yang telah sudi menjadi penceramah pada hari ini berasaskan pada pengalamannya sendiri dalam usaha menghasilkan tesis
PhD-nya serta banyak cabaran yang banyak dilaluinya sebagai iktibar kepada para penyelidik pada masa akan datang. Jadi dengan itu saya rasa, saya harap bahawa majlis ini bermanfaat kepada semua, dan sekarang saya sudahi majlis dengan ucapan terima kasih sekali lagi kepada Dr. Din di atas kesudian beliau hari ini, dan saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya,